Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha zahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, anak-anak murid di negeri Perlis dan juga di serata Malaysia, sahabat-sahabat muslimin muslimat yang sedang menonton solat ini pada hari ini, Ramadan Karim. Kita sama-sama baca doa. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau suka memberi keampunan, maka ampunkanlah aku. Okey, bertemu lagi kita dalam slot yang kelima dengan Ustazah untuk subjek Pendidikan Islam SPM. Okey, dan hari ini kita akan teruskan sambungan daripada tajuk yang lepas, iaitu Kerajaan Abbasiyah. Okey, slot yang lepas kita sudah tengok pengenalan dan penyebaran Islam, perkembangan pendidikan. Dan hari ini kita akan tengok lagi 3, iaitu perkembangan sains dan teknologi, perkembangan ekonomi dan perkembangan ketenteraan. Okey, macam biasalah Ustazah sentiasa berkongsi link dan juga QR code ni untuk Padlet Ustazah yang Ustazah letakkan nota. Kita boleh tengok kalau anak-anak klik. Okey, di sini ada koleksi nota Ustazah ya. Dan hari ini kita akan tengok nota iaitu nota sains dan teknologi. Okey, ni notanya. Kemudian kita akan tengok nota ekonomi. Okey, nota ni. Cuma Ustazah pindahkan dia ke dalam PowerPoint. Dan juga ketenteraan. InsyaAllah harap sempatlah kita habiskan sampai ketenteraan ya. Okey, sebelum tu Sana. Tak boleh. Okey, sorry. Okey, sebelum tu kita ulang kaji tajuk-tajuk lepas. Okey, tajuk yang Ustazah dah cerita minggu slot yang lepas. Kita tengok ada tak yang lekat dalam kepala anak-anak sekalian. So ready? Okey. Okey, sekarang ni ada senarai nama tokoh. Ni untuk pendidikan Abbasiyah untuk perkembangan pendidikan. Tengok tokoh. Kemudian lepas tu ada bidang dia. Jadi Ustazah nak anak-anak ambil masa untuk padankan. Al-Khawarizmi ni tokoh dalam bidang apa? Al-Battani tokoh dalam bidang apa? Ya? Okey, boleh catat sikit, boleh buat catatan kalau rajin. Ataupun boleh buat aktiviti mental saja. Dah. Okey, kita semak. Al-Khawarizmi adalah tokoh dalam bidang matematik. Okey. Al-Battani adalah tokoh dalam bidang astronomi. Jabir bin Hayyan tokoh dalam bidang kimia. Okey, Ibnu Sina tokoh dalam bidang perubatan. Asy-Syarif Al-Idrisi tokoh dalam bidang geografi. Dan Hasan bin Haytham tokoh dalam bidang fizik. Jadi siapa betul ke-6 ni dengan tepat, alhamdulillah. Siapa yang belum lagi, kena usaha lagi untuk ingat. Ni baru sikit fakta dia, ada banyak lagi benda kita kena ingat, okey? Seterusnya, tengok juga, ingatkah anda? Yang pertama, siapakah yang dilantik sebagai pengarah Baitul Hikmah? Siapa?
Ingat tak? Siapa yang pernah dilantik sebagai pengarah Baitul Hikmah? Al-Khwarizmi. Okey. Yang kedua, siapakah yang mencipta cermin mata? Siapa cipta cermin mata? Hasan bin Haytham. Okey. Siapakah yang membina peta dunia yang pertama dalam bentuk glob? Siapa yang bina peta dunia pertama dalam bentuk glob? Asy-Syarif Al-Idrisi. Okey, dan yang keempat, siapakah yang mencipta alat bernama astrolabe? Ingat tak? Al-Battani. Okey, jadi tahniah untuk siapa yang teka dengan betul. Siapa yang tak tahu, hari ini kita belajar dan ulang kajilah fakta yang kita telah belajar dalam solat lepas. Okey, jadi hari ini kita akan teruskan dengan Kerajaan Abbasiyah, Perkembangan Sains dan Teknologi. Okey. Ini adalah nota, gambaran nota Ustazah. Okey, kita kena tahu ada 3 perkara utama, iaitu faktor perkembangan, kesan penemuan sains dan teknologi, dan juga kepentingan menguasai ilmu sains dan teknologi. So kita akan pergi kepada faktor perkembangan sains dan teknologi pada zaman Abbasiyah. Yang pertama adalah aktiviti penterjemahan, yang kedua adalah galakan khalifah, dan yang ketiga adalah globalisasi ilmu. Ustazah keluarkan daripada nota tu menjadi poin-poin macam inilah. So kita tengok aktiviti penterjemahan. Yang pertama, pada zaman Abbasiyah ni, aktiviti penterjemahan telah menjadi dengan lebih terancang pada zaman Al-Ma'mun. Kemudian, pusat penterjemahan negara terletak di Baitul Hikmah, iaitu perpustakaan yang kita ketahui. Kemudian, penterjemah yang bertugas adalah Yohana bin Masawih dan Hunain bin Ishaq. Kemudian, terdapat pelbagai karya yang telah diterjemah. Okey, kita tengok antaranya dalam bidang karya falsafah, astronomi, dalam bidang kimia, fizik, bio, perubatan, telah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, Parsi dan Hindi. Itu adalah berkenaan dengan aktiviti penterjemahan. Kemudian, galakkan khalifah. Okey, juga menjadi faktor perkembangan ilmu sains dan teknologi. Apa khalifah buat? Antara yang khalifah buat, dia menjalankan beberapa program. Okey, yang pertama, macam mana nak jalankan program, dia kena ada peruntukan yang banyak kan. Jadi khalifah menyediakan peruntukan yang banyak untuk bidang sains dan teknologi, dan buktinya khalifah sanggup beli kitab dan emas pada kadar timbangan kitab tu. Okey. Yang kedua, khalifah melaksanakan program seminar perubatan yang dihadiri oleh pakar perubatan seluruh dunia pada setiap musim haji. Kemudian yang ketiga, khalifah juga mengarahkan untuk membina pusat penyelidikan, iaitu Al-Ma'mun mengarahkan untuk membina balai cerap dan juga memerintahkan supaya mencipta alat untuk penyelidikan astronomi ataupun ilmu falak. Kemudian Khalifah Al-Muqtasim mengarahkan untuk membina makmal pembedahan pertama di mana? Di pelabuhan Sungai Dajlah. Okey. Dan juga Khalifah Al-Muqtasim membenarkan guna kitab untuk bayar jizyah. Okey. Itu adalah poin-poin yang berkenaan dengan galakan khalifah. Kemudian yang ketiga, globalisasi ilmu juga adalah faktor perkembangan ilmu sains dan teknologi. Di mana berlakunya? Di Andalus, Spanyol, dan juga di Sisili, Itali. Okey. Kita tengok ada di Andalus ada 700 buah masjid, ada universiti, ada 70 buah perpustakaan yang ada hampir 500 manuskrip. Okey, yang menyebabkan kerajaan Abbasiyah ini menjadi tumpuan untuk masyarakat Eropah datang untuk menuntut ilmu. Okey. Kemudian di Sisili, Itali terdapat banyak khazanah ilmu, tersimpan banyak khazanah ilmu terutamanya dalam bidang astronomi dan perubatan. Aktiviti perdagangan juga adalah salah satu faktor yang membuka peluang kepada umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi ini adalah poin berkenaan dengan globalisasi ilmu. Okey. Sekarang kita dah habis faktor perkembangan, kita akan pergi kepada kesan penemuan sains dan teknologi. Apa jadi kepada umat Islam bila kita menemukan penemuan baru dalam sains dan teknologi dan juga kita ada ilmu sains ni? Okey. Yang pertama, mestilah kita lebih maju daripada umat yang lain. Yang kedua, status kita dan kebolehan kita diiktiraf di mata dunia. Okey. Orang tak boleh pelekeh orang Islam.
Kemudian bila terbukti Islam tu hebat, Islam tu tinggi, Islam tu sebenarnya menyokong ilmu ni, maka ramailah orang bukan Islam memeluk Islam. Dan secara tidak langsung lebih ramai umat Islam yang menguasai ilmu sains dan teknologi. So kalau soalan keluar yang ni sebenarnya kita boleh fikir. Okey, tapi ini adalah panduanlah untuk kita berfikir. Kemudian yang ketiga dalam tajuk sains dan teknologi ni, poin yang ketiga, kepentingan menguasai ilmu sains dan teknologi. Kenapa kita kena kuasai ilmu sains dan teknologi? Yang pertama, supaya kita tidak ketinggalan dalam arus kemodenan. Yang kedua, agar kita tidak mudah ditindas. Yang ketiga, agar mampu bersaing dengan masyarakat dunia. Dan yang keempat, memudahkan urusan hidup manusia yang semakin kompleks. Macam kita hari ini, kita boleh tengok macam mana sains dan teknologi boleh memudahkan hidup kita. Contoh zaman PKP ni, kita boleh membeli barang tanpa perlu kita keluar ke rumah sebab ada apps, ada shopping online, ada boleh perbankan online, ada begitu banyak kemudahan. Macam kita belajar ni pun, tanpa bersemuka, kita boleh menuntut ilmu. Jadi banyak benda yang sains dan teknologi membantu kehidupan manusia. Jadi ini adalah berkenaan dengan perkembangan sains dan teknologi pada zaman Abbasiyah. Okey, selesai. Kita akan pergi pula yang kedua, perkembangan ekonomi kerajaan Abbasiyah. Okey, macam mana kita nak tengok nota Ustazah untuk perkembangan ekonomi. Tadi anak-anak dah tengok dekat Padlet kan, itu adalah notanya, Ustazah copy ke sini. So kita nak masukkan gambaran mental dalam kepala kita. Bentuk nota ni okey, ekonomi belah kiri ada berkenaan sedikit tentang kota Baghdad. Kemudian belah kanan berkenaan dengan Baitul Mal. Tengah tu adalah keistimewaan kota Baghdad dan di bawah tu ada kotak menunjukkan sektor utama ekonomi. Okey. So kita tengok sektor utama ekonomi Abbasiyah ada berapa? Kalau boleh nampak. Sekali lalu kita boleh nampak terus. Ada berapa kotak? Ada 3 kotak. Kan? Iaitu pertanian, perindustrian dan perdagangan. Kita akan tengok satu demi satu. Okey. So kita tengok dulu sedikit tentang kota Baghdad. Okey, kita dapatkan gambaran kota Baghdad. Dia macam ni kita boleh nampak dalam rajah ni. Okey, dia dibina oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur pada 154 Hijrah. Terletak di tebing sungai Dajlah ataupun sungai Tigris. Kita boleh nampak gambaran lukisan ni. Kemudian dibina dalam bentuk bulatan dan ada 4 pintu. Di tengah-tengahnya nampak tak ada kecil tu, tengah-tengah tu adalah Masjid Jami' Al-Mansur dan juga sebelahnya adalah Baitul Hikmah dan dikelilingi oleh benteng yang kukuh. So boleh dapat dah gambaran kan kota Baghdad ni macam mana zaman dulu. Dan keistimewaannya, kita terus pergi kepada keistimewaan dia. Kedudukan kota Baghdad ni strategik menjadi laluan pedagang dari timur dan barat. Dan di kota Baghdad ni juga terdapat sebuah pasar yang bernama Suk Baghdad. Kita ingat nama ni Suk Baghdad yang menjadi tumpuan para pedagang Parsi. Kemudian juga terdapat ladang-ladang pertanian dan penternakan yang dikenali sebagai Suk Al-Baqar. Okey. So, ada 2 suk yang kita kena ingat iaitu Suk Baghdad dan Suk Al-Baqar. So, kita habis, kita dah tahu dah kota Baghdad macam mana. Okey. Dan kita akan tengok peranan Baitul Mal. So bila kita cakap pasal ekonomi, kita tak boleh lari daripada kewangan lah. So peranan Baitul Mal, dia adalah institusi kewangan yang terbesar dalam kerajaan Abbasiyah. Apa dia fungsi dia? Pengurus sumber-sumber pendapatan negara dan mengawal perbelanjaan negara. Kemudian kita boleh tengok kat sini, Baitul Mal dia terpecah kepada 2. Kita kena ingat struktur ni sebab kadang-kadang dia akan tanya soalan dekat isi tempat kosong. Okey. Baitul Mal terbagi pada 2 iaitu Dewan Al-Kharaj dan Dewan Al-Nafaqah. Dan akaun Baitul Mal ini dikawal oleh Dewan Al-Usul dan Dewan Al-Azimmah. Okey, boleh ikut Ustazah sekat ni. Sekarang kita berada pada kerajaan Abbasiyah, perkembangan ekonomi. Kita dah pergi kota Baghdad, kita dah pergi Baitul Mal. Sekarang kita nak tengok sektor utama, kita nak zoom in satu-satu. Okey, sektor utama ekonomi, kita boleh tengok kat sini. Okey. Pertanian, perindustrian, perdagangan. Kalau sektor utama ekonomi zaman Umayyah, ingat tak tingkatan 4 dulu? Apa? Pertanian dan perdagangan. Tidak ada perindustrian. So untuk Abbasiyah ditambah lagi dengan perindustrian. So kita tengok pertanian. Okey. Apa dia khalifah buat untuk menambah baik dan memajukan sektor pertanian zaman Abbasiyah? Yang pertama, membina saliran. Yang kedua, melebarkan sungai dan terusan.
Yang ketiga, membuka tanah pertanian baru. Yang keempat, membuat penyelidikan dalam bidang pertanian. So ada 4 perkara yang khalifah buat untuk memajukan dan menambah baik bidang pertanian. So antara wilayah yang banyak keluarkan hasil pertanian adalah Mesir, Syam, Iraq, Yaman, Maghribi, Khurasan, Andalus. Banyak lagi ni antara negara-negara yang banyak mengeluarkan hasil pertanian. Antaranya boleh tengok kat situ, gambar tu sebagai nak membantu ingatan. Dari segi bijirin, gandum, barli, beras, buah-buahan, anggur, limau, kurma, pisang, tembikai. Dari segi sayur-sayuran, timun, kobis, kacang, ubi. Dan dari segi ternakan, lembu, kambing, itik dan lebah. Ni benda ni kita boleh faham. Sebut pertanian kita boleh bayangkan dah kan. Okey, so begitulah sektor pertanian zaman Abbasiyah. Sekarang kita tengok pula sektor perindustrian. Zaman Abbasiyah, kepesatan sektor ini telah menjadikan negara-negara Islam ni industri yang terkemuka dan memenuhi keperluan masyarakat. So kita boleh tengok banyak yang hasil-hasil yang telah diindustrikan seperti tenunan, hamparan, permaidani, gambar-gambar tepi tu nak membantu anak-anak untuk ingat. Okey, tembikar, batu permata dan juga kertas. Okey, ni dalam bidang perindustrian. Kemudian dalam sektor perdagangan, okey, apakah faktor kepesatan sektor ini? Okey, yang pertama, pembukaan wilayah-wilayah baru yang memberi ruang kepada pasaran perniagaan. Kan Islam berkembang dan berkembang, bila berlaku dakwah berkembang. Jadi bila terbukanya wilayah baru ni, maka banyaklah peluang untuk orang-orang Islam berniaga. Kemudian perkembangan industri perkapalan. Yang ketiga, sarjana Islam menghasilkan karya-karya yang menjelaskan tentang hukum perniagaan. Jadi lebih ramailah orang semangat nak berniaga kan. Kemudian kemahiran orang Arab sendiri, sebagaimana yang kita tahu, orang Arab pandai berniaga. So ada 4 faktor kepesatan sektor perdagangan zaman Abbasiyah. Dan apakah langkah positif yang khalifah lakukan untuk menggiatkan aktiviti perdagangan? Ada 3 isi kat sini. Yang pertama, membina pusat perniagaan yang dilengkapi dengan perigi di jalan-jalan utama. Kita kalau nak ingat ni benda-benda poin-poin kecil ni kita kena ingat betul-betul. Sebab nanti kalau kita jawab, kalau kita tertukar fakta, salah. Okey. Bina pusat perniagaan, okey, bina tempat nak berniaga yang dilengkapi dengan perigi di jalan-jalan utama. Kemudian membina rumah-rumah api untuk panduan kapal pedagang. Dan yang ketiga, mengetatkan kawalan keselamatan untuk mengelakkan daripada dirompak lanun. So ada 3 langkah positif yang khalifah lakukan untuk menggiatkan aktiviti perdagangan zaman Abbasiyah. Okey. Sekarang kita tengok kat bawah tu ada gambar laluan sutera. Sebab apa? Sebab kita nak tengok zaman ini para peniaga Muslim telah pergi ke kanton China untuk mendapatkan sutera. Okey, jadi dia nak pergi ke China tu, mereka melalui Samarkand dan Turkistan. So laluan tu, garisan warna merah tu, okey, kita boleh tengok garisan warna merah ni adalah dikenali sebagai laluan sutera. Okey. Terdapat juga orang-orang Islam yang pergi berniaga di Andalus dan Eropah, Selatan Afrika dan juga Madagaskar. Dan mereka menggunakan cek kembara yang dikenali sebagai As-Saftajah. Ya, As-Saftajah, iaitu cek kembara yang siapa guna? Para pedagang guna untuk berniaga. Okey, habis berkenaan dengan perdagangan. Jadi ni kita boleh tengok kalau kata sektor ekonomi kerajaan Abbasiyah, kita terus nampak kotak ni 3. Paling kurang kita ingat pertanian, perindustrian, perdagangan. Okey. So, ada tambahan kat sini, ada 1 jabatan khusus untuk mengendalikan urusan pengairan dan saliran, iaitu Dewan Al-Ma'. Al-Ma' tu air kan. So kita ingat ni fakta tambahan. So kita dah habis dah dalam masa sekejap dah lajunya. Kita dah habis perkembangan ekonomi. Okey, bermula dengan Kota Baghdad. Ingat tak tadi Kota Baghdad macam mana bentuk dia? Bulat, kan? Kemudian ada 4 pintu. Terletak di tebing sungai Dajlah. Siapa yang bina? Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Ingat tak Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur ni kalau dalam 4 orang khalifah yang terkenal tu dia yang keberapa? Slot yang lepas kita belajar dalam pengenalan dan perkembangan Islam. Ada 4 orang, Abu Ja'far Al-Mansur adalah khalifah yang keberapa? Yang ke-2. Okey.
Dia adalah saudara kandung pengasas Abbasiyah yang pertama tu. Okey. Kemudian keistimewaan kota Baghdad ada 3. Kemudian peranan Baitul Mal, ingat balik, Baitul Mal ni ingat Baitul Mal. Baitul ada dua, Baitul yang keliru dengan Baitul Hikmah jangan tertukar nah. Peranan Baitul Mal, mal ni harta, ingat mal duit, duit kewangan, ekonomi, duit kewangan. So Baitul Mal ni dia terbagi pada 2, Diwan Al-Kharaj, okey, untuk dan Diwan An-Nafaqah. Okey. So habis berkenaan dengan kerajaan Abbasiyah, perkembangan ekonomi. Sekarang kita akan pergi kepada yang ketiga, iaitu perkembangan ketenteraan. Okey, ini adalah nota berkenaan dengan tentera. Okey. Dia ada kotak juga. Semua nota ustazah dalam bentuk kotak. Okey, sebab bila maklumat terlampau banyak, kita kena susun satu-satu. So, kita tengok ada kotak pembaharuan, kemudian struktur organisasi, fungsi ketenteraan dalam menjaga keamanan negara, faktor kejayaan, strategi peperangan Al-Qaradis, struktur pasukan tentera dan contoh peralatan perang. Okey, kita akan pergi satu demi satu. Apakah pembaharuan yang berlaku pada zaman Abbasiyah dari aspek ketenteraan? Okey. Tentera ni dari zaman Khulafa Ar-Rasyidin, daripada zaman Rasulullah lagi dah ada tentera, sebab kita kita tahu umat Islam ni kita berperang, nak menjaga keselamatan, nak berdakwah dan sebagainya. Dah ada dah tentera. Tapi apa dia beza zaman Abbasiyah ni? Yang pertama, membuka keanggotaan kepada orang bukan Arab, iaitu yang ramainya orang Turki dan orang Parsi. Okey. Yang kedua, maksudnya dulu ada satu zaman yang semua tentera mesti dari orang Arab. Sekarang zaman Abbasiyah dah buka dah keanggotaan kepada orang bukan Arab. Kemudian mengemaskini sistem pentadbiran dan struktur organisasi ketenteraan. Okey. Kemudian yang ketiga, memberi gaji dan imbuhan yang lumayan kepada tentera. So ada 3 pembaharuan kat sini. Okey. Dan untuk menghargai jasa tentera, Khalifah pernah menghadiahkan sebidang tanah kepada tentera-tentera lah, askar-askar yang bertugas. Contohnya Khalifah Al-Ma'mun menghadiahkan tanah kepada panglima tenteranya, iaitu Abdullah bin Tahir. Ini contoh. Okey. Itu adalah yang pertama berkenaan dengan ketenteraan, iaitu pembaharuan. Kemudian kita nak tengok struktur organisasi. Okey, struktur organisasi. Kalau kita ingat, struktur organisasi Abbasiyah mula dengan Al-Khalifah, kemudian Al-Wazir, kemudian Ad-Dawawin, kan, jabatan-jabatan. Okey, di bawah dalam Ad-Dawawin ni juga ada kementerian keselamatan lah kan, ketenteraan ni kan. Okey. So kita akan tengok di bawah dia adalah, so kalau untuk carta organisasi ketenteraan, Al-Khalifah, Al-Wazir, Diwan Al-Jund. Okey, Ad-Dawawin tu tukar ganti jadi Diwan Al-Jund. Kemudian di bawah Diwan Al-Jund ni ada beberapa bahagian-bahagian, jabatan-jabatan lain. So kita akan tengok satu demi satu. First kita akan tengok dulu apakah peranan Diwan Al-Jund, Kementerian Pertahanan ni, apa peranan dia? Yang pertama, menguruskan hal ehwal pertahanan negara. Okey. Yang kedua, merekod daftar tentang tentera darat, tentera laut, gaji, imbuhan, pangkat dan sebagainya. So semua perkara berkaitan dengan pertahanan ni berada di bawah kuasa Diwan Al-Jund. Okey. So kita akan tengok satu-satu. Struktur organisasi Diwan Al-Jund ni, yang pertama adalah Majlis At-Taqrir, iaitu bahagian yang jaga kewangan. So apa peranan dia? Dia menguruskan hal gaji dan imbuhan tentera. Kemudian dia juga menguruskan hal ehwal ketenteraan dan menyediakan belanjawan khusus untuk pengurusan, latihan dan alatan ketenteraan. Semua ni berada di bawah peranan Majlis At-Taqrir. Okey. Yang kedua, kita akan tengok Diwan At-Tasnif. Apa dia Diwan At-Tasnif ni? Bahagian pengurusan sumber manusia. Okey, peranan dia apa? Menguruskan hal kenaikan pangkat. Menyusun tentera mengikut pasukan. Ada berapa pasukan? Ada pasukan pengawal khalifah, ada pasukan bergaji tetap iaitu Al-Murtaziqah dan pasukan sukarelawan Al-Mutawwi.
Okey. Tengok, ini adalah peranan Dewan At-Tasnif. Okey. Yang ketiga, Majlis Al-Muqabalah. Bahagian latihan. Apa peranan Majlis Al-Muqabalah? Menguruskan pengambilan tentera-tentera baru, menguruskan latihan kepada tentera baru. Okey, ada dua. Maksudnya bahagian latihan ni untuk training lah. Okey, tentera-tentera baru. Kemudian Diwan Al-Ard, depot simpanan. Okey. Depo simpanan bertanggungjawab menguruskan stor dan kelengkapan senjata. Okey. Dikendalikan oleh pengarah depo iaitu Al-Musyrif ala As-Sina'ah wal Makhzin. Okey, ini adalah dia punya pengarah dia lah. So Diwan Al-Ard, depo simpanan, nak simpan senjata. Kemudian kita tengok Al-Massahun, iaitu bahagian peninjauan. Apa peranan dia? Membuat panduan topografi. Tengok ni gambar kat bawah ni Ustazah letak contoh topografi. Okey. Dan juga dia berperanan menasihatkan pengawal dan panglima tentera berkaitan dengan topografi sesuatu kawasan. Okey. Satu-satu ni kita takkan boleh ingat sekali jalan. Kita kena ingat, kena ulang-ulang banyak kali dan kita kena buat latihan. Okey. Bahagian seterusnya adalah Al-Jawasis iaitu ataupun Al-Uyun iaitu bahagian perisikan. Apa tugas dia? Perisik pun nama kan. So, tugas dia bertanggungjawab mengintip kekuatan dan kedudukan musuh. Kemudian mengintip tahap kesetiaan anggota tentera. Anggota tentera pun kena intip juga. Okey? Sebab nak tengoklah tahap kesetiaan mereka. Kemudian yang seterusnya bahagian Al-Bahariyah iaitu tentera laut. So, tengok kalau laut mestilah dia menjaga perairan. Okey, mengawal perairan kerajaan Abbasiyah. Kemudian membina kapal perang, kemudian menyusun angkatan tentera laut. Okey, berkenaan dengan laut-laut ni semua bahagian Al-Bahriyah. Kemudian Dewan Al-Muhandis iaitu bahagian kejuruteraan. Apa peranan dia? Peranan dia bertanggungjawab menguruskan pembinaan kem tentera dan juga membina kubu pertahanan. Okey, kan ada kubu pertahanan lah nak perang kan. So, kita tengok ada 2, 4, 6, 8. 8 bahagian di bawah Dewan Al-Jund. Okay, struktur organisasi ni. Dia nak ingat, kita kena ulang banyak kali. Baru kita akan ingat. Okay. So, kita habis struktur organisasi ketenteraan dalam zaman Abbasiyah. Okay. Kemudian, kita akan tengok juga fungsi dalam menjaga keamanan negara. Okay. Dia ada tugas utama dan juga tugas bantuan. So, kita kena fokus kat sini dari segi, kalau soalan tanya tugas utama, kita kena jawab 3 yang di atas. Kalau tugas bantuan, yang bawah lah. So, apa tugas utama dia? Mempertahankan sempadan negara daripada pencerobohan luar. Menentang musuh negara dan menghadapi sebarang keadaan darurat. Okay, ini adalah fungsi, saya rasa dari segi ketenteraan ni mana-mana negara pun macam itulah kan. Kemudian tugas bantuan, membantu pihak polis dan pihak berkuasa awam dalam memelihara ketenteraan awam dan anti keganasan. Okey, membantu pihak berkuasa awam dalam bantuan malapetaka dan pembangunan negara. So, tugas bantuan yang pertama, bantu pihak polis dan pihak berkuasa awam untuk jaga ketenteraman awam dan anti keganasan. Yang kedua, dalam urusan malapetaka dan juga pembangunan negara. So, ketenteraan juga membantu. Yang keempat, okay, dia ada 4 kotak kan? 1, 2, 3, 4. Yang keempat, kanan sekali adalah faktor kejayaan tentera Islam. Okay, kita tengok apakah faktor kejayaan tentera Islam. Yang pertama, yang tadi itulah, yang pembaharuan tu kan. Kerana dasar ketenteraan yang terbuka. Okay, orang bukan Arab pun boleh jadi tentera, iaitu orang Turki dan Parsi. Kemudian pemimpin yang berkaliber, okey, yang mana mereka sangat menjaga kewajikan tentera, memberi imbuhan, melantik pemimpin yang berkaliber tidak mengira bangsa. Okey. Kemudian yang ketiga, peralatan ketenteraan yang canggih. Okey, yang keempat, strategi peperangan yang berkesan. Dan yang kelima yang paling penting sekali yang membezakan kita dengan orang bukan Islam adalah keimanan dan semangat jihad tentera Islam yang tinggi. Okay, so ada 5 faktor kejayaan tentera Islam di zaman Abbasiyah. Yang pertama, dasar ketenteraan yang terbuka.
Yang kedua, pemimpin yang berkaliber. Yang ketiga, peralatan ketenteraan yang canggih. Yang keempat, strategi peperangan yang berkesan. Yang kelima, keimanan dan semangat jihad tentera Islam. So bila kalau soalan tanya, kita boleh bayangkanlah kalau nak berperang tu kena ada apa. Kan paling senang kita ingat kena ada peralatan dan kena ada strategi, kan? Okey. Habis kat situ, kita akan tengok sedikit berkenaan dengan strategi peperangan iaitu Al-Qaradis. Al-Qaradis ni adalah strategi peperangan yang diwarisi daripada zaman Umar Al-Khattab. Okey, dia membahagikan tentera kepada 5 pasukan yang ada peranan masing-masing. Okey, iaitu pasukan induk, pasukan tentera berkuda kiri dan kanan, bahagian dan ada juga bahagian kanan dan bahagian kiri. Itu adalah Al-Qaradis. Kita kena ingat Al-Qaradis ni daripada siapa? Daripada Umar Al-Khattab. Kemudian kita tengok struktur pasukan tentera. Tadi tu struktur organisasi. Sekarang kita nak tengok struktur pasukan tentera. Soalan ni pernah keluar, Ustazah ingat. Ustazah pernah tanda soalan ni. Kita tak sangka pun soalan ni nak keluarkan sebab kita tengok macam tak penting pun. Tapi sebenarnya kita kena ambil take note setiap satu benda kecil-kecil pun. Sebab kadang-kadang sebabkan sikit ni kita tak dapat A. Ataupun kita tak lulus kan. Kita risau kan. Okay. So kita tengok struktur pasukan tentera. Yang pertama adalah Al-Amir, iaitu Laksamana. Yang kedua Al-Qaid, Panglima Perang. Yang ketiga An-Naqaib, Kapten. Dan yang keempat Al-Arif, Corporal. So nama, istilah dan maksud ni pun kita kena ingat. Okay. Al-Amir, Laksamana. Al-Qaid, Panglima Perang. An-Naqaib, Kapten. Al-Arif, Corporal. Okay. So contoh khalifah yang berkaliber kat sini yang kita ingat masa awal dulu lah, iaitu Harun Ar-Rashid dan juga Abu Ja'far Al-Mansur. Dan yang terakhir, kat sini kita akan tengok contoh peralatan perang. Okey, boleh tengok gambar-gambar ni. Okey, yang ni antara peralatan perang yang ada pada zaman Abbasiyah. Pedang, panah, kapal perang, lembing. Ni manjanik. Yang 4 ni selalu kita biasa tengok dah. Ni contoh manjanik. Kemudian Dabbabah, contoh dia. Kemudian Al-Barud, iaitu gunpowder. So ada apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 contoh peralatan perang yang boleh yang kita kena tahulah yang ada pada zaman Abbasiyah. Okey. So habislah kita punya slot pada hari ini. Okey, kita nak tengok balik daripada mula. Okey, so kita pergi ke Padlet. Kita nak imbas balik sebab ada masa kan. Apa yang telah kita pelajari. Okey. Daripada minggu slot yang sebelum ni, yang pertama yang ni, pengenalan dan penyebaran Islam Kerajaan Abbasiyah. Kita dah tengok macam mana Kerajaan Abbasiyah terbentuk, apa dia struktur pemerintahan, jenis jenis sistem warisan, kemudian 4 orang khalifah yang terkenal. Siapa? Abu Al-Abbas, Abdullah As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rashid, Al-Ma'mun. Ada 4 yang terkenal. Kemudian kita tengok faktor dalaman dan faktor luaran, kesan positif penyebaran Islam, semangat jihad umat Islam dan kesan semangat jihad. Kemudian faktor kegemilangan dan faktor kemerosotan ni sebenarnya dia satu bab baru di belakang. Saya masukkan di nota yang pertama ni. Okey, jadi kita dah cover dah daripada hari itu tajuk tentang faktor kegemilangan dan faktor kemerosotan Kerajaan Abbasiyah. Kemudian kita pergi kepada yang kedua iaitu perkembangan pendidikan. Institusi pendidikan ada 4, iaitu masjid, istana khalifah, perpustakaan, pusat pengajian. Okey, faktor perkembangan ada 4 juga. Kemudian bawah tu bidang ilmu yang diterokai, ada ilmu akal, ilmu wahyu, ilmu akli atau ilmu nakli. Kan? Lepas tu bawah ilmu akal ada 6 tokoh. Matematik, kimia, geografi, fizik, perubatan, ilmu falak. Yang mana Ustazah tanya soalan tadi kan? So benda ni semua kita kena study ikut aturan. Okey, kita jangan study sikit sini, lompat pergi sana, lompat pergi sini, nanti faktor tu berterabuk, kita nak cari balik pun susah. Okey. Kemudian lepas pendidikan, tadi kita tengok berkenaan dengan sains dan teknologi. Okey.
faktor perkembangan sains dan teknologi, aktiviti penterjemahan, galakan khalifah, globalisasi ilmu. Okey, kalau saya tanya, khalifah mana yang membina makmal pembedahan pertama di Sungai Dajlah? Siapa? Khalifah Al-Mu'tasim. Okey. Siapa pula bina Balai Cerap? Khalifah Al-Ma'mun. Okey. So benda-benda sini kalau kita tak ulang-ulang tanya banyak kali, kita akan lupa. Kemudian kita pergi pada tadi perkembangan ekonomi. Okey, kita tengok macam mana keadaan kota Baghdad, kita tengok apa keistimewaan dia, apa peranan Baitul Mal dan juga 3 sektor utama ekonomi. Okey. So kita tengok tadi, Ustazah tertinggal ni kesan pembangunan ekonomi terhadap rakyat. Kalau ekonomi sesebuah negara tu baik, apa jadi? Umat Islam akan menikmati taraf hidup yang lebih baik. Okey. Dan banyak prasarana lah boleh dibina. Pelbagai prasarana dibina seperti jalan raya, pelabuhan, kemudahan-kemudahan awam. Sebenarnya kita tengok kat Malaysia ni kan banyak kemudahan awam yang kita boleh nikmati. Kemudian wujud banyak peluang perniagaan dan juga banyak bandar baru dibina. Ini adalah kesan daripada ekonomi terhadap rakyat. Okey. Habis ekonomi, kita tengok yang terakhir tadi adalah apa? Ketenteraan. So ketenteraan ni yang paling trikinya adalah pada struktur organisasi. Okey, Al-Khalifah, Al-Wazir. Yang ketiga apa? Yang ketiga Dewan Al-Jund, iaitu Kementerian Pertahanan. Okey. Strategi peperangan yang daripada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Apa nama dia? Al-Qaradis. Okey. Kemudian struktur pasukan tentera. Al-Amir, Al-Qaid, Al-Naqaib dan Al-Arif. Okey, so benda-benda ni kita kena ulang dan ulang. Okey. So, selesailah kita berkenaan dengan kerajaan Abbasiyah. Okey, untuk tekatan 5. Okey, saya rasa takat tu dulu untuk slot kali ni. Okey. Kiranya untuk tekatan 5, sirah kita dah selesai. Okey, kita dah selesai hari tu. Kalau siapa ikuti daripada slot 1, kita dah selesai bahagian akidah dan juga bahagian sirah dan tokoh. So 3 bahagian besar lah kita telah selesai. Jadi anak-anak boleh study di rumah bahagian-bahagian lain, iaitu bahagian ibadah, kata 4 ayat 5 dan juga bahagian kertas 2. Okey, tilawah dan juga hadis. Okey, untuk next slot kita akan mengulang kaji berkenaan dengan tajwid. Okey, insya-Allah tajwid dan juga saya akan bawa tengok masalah rumah tangga sikit insya-Allah. Okey, jadi teruskan menuntut ilmu. Okey, kita sekarang dalam bulan Ramadan. Kita banyak peluang untuk beribadah kepada Allah sebab masa banyak kan. Kita tidak disibukkan dengan begitu banyak jadual-jadual yang menekan kehidupan kita. Jadi ni ambil peluang untuk banyakkan beribadah, susun jadual baik-baik. Malam kita nak solat. Jadi kita peruntukkan masa untuk study waktu siang ataupun selepas tarawih. Okey. Dan saya nak kita semua sama-sama merebut peluang untuk dapat sebanyak mungkin rahmat dan juga pahala, kerana apa yang Allah nak bagi dalam bulan Ramadan ni ibarat air yang turun mencurah-curah. Okey. Dan kita nak ambil tu, kita nak guna apa? Kita nak tadah guna apa ataupun kita nak biarkan je begitu sahaja. Okey, kita tak mau benda yang ada pada puasa kita ni bertaburan begitu sahaja. Okey. Kita nak satu lagi nak pesan, kita dalam berpuasa ni kita nak kena jaga solat. Sebab apa? Sebab kalau kita puasa tanpa solat, macam gambar ni lah dia, susah scroll. Ni. Okey. Kalau kita puasa tapi kita tak solat, umpamanya kita tadah ayat, kita tadah pahala yang Ustazah kata tadi, tapi kita biar dia mengalir bocok macam tu je. So apa pun tak ada. Yang kita dapat hanya lapar dan dahaga. Kita tak mau, na'udzubillah min zalik. Kita nak Allah ampun dosa kita, minta doa supaya kita dapat masuk syurga tanpa hisap. Dan Ustazah pun mengambil kesempatan untuk mohon maaf jika ada tersilap kata, tersilap bicara ataupun terlampau tak selesa, anak-anak tak selesa dengan cara Ustazah mengajak dan sebagainya.
Okey, sekarang kita 11 Ramadan, kita ada banyak masa lagi untuk tambahkan amal ibadah kita dan teruskan belajar, teruskan duduk di rumah kan, dan banyakkanlah baca Al-Quran dan berzikir. Okey. Saya rasa setakat dulu, kita akan jumpa next nanti insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.